Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 2, 2.2 dalam tajuk perwakilan data iaitu ukuran data. Okey. Image digital ialah gambar yang dirakam dan disimpan di dalam bentuk pola-pola bit 0 dan 1. Okey, kita dah belajar dalam sistem asas perduaan ada 0 dan ada 1. Dan kamera digital ataupun secara automatik merakam dan menyimpan gambar foto sebagai image digital. Demikian juga mengimbas gambar bercetak dan merakamnya dalam bentuk digital. Image digital boleh digunakan dalam pelbagai cara. Ia boleh dipaparkan pada skrin komputer, dicetak, dihantar secara elektronik melalui email dan telefon bimbit dan disunting dengan perisian komputer yang sesuai. Image digital disimpan secara elektronik dalam media seperti cakra keras, pemacu kilat, CD, DVD, pita magnetik dan sebagainya. Jadi audio digital pula ialah isyarat bunyi yang telah ditukarkan kepada nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit. Audio digital juga boleh dihantar secara elektronik melalui email dan telefon bimbit dan boleh disunting dengan perisian penyuntingan audio. Secara kesimpulannya di sini, image digital dan audio digital adalah menggunakan sistem nombor perduaan dalam bentuk pola-pola bit. Okay, apa dia bit itu? Kalau kita lihat di sini, sesuatu image digital dan audio digital mempunyai beberapa sifat yang dipanggil atribut. Atribut bagi image ialah resolusi, dimensi dan kedalaman warna. Setiap jenis atribut image mempunyai unit ukuran masing-masing. So, atribut bagi audio termasuklah kadar sampel dan kedalaman bit. Setiap jenis atribut audio juga mempunyai unit ukuran masing-masing. Kita akan lihat setiap atribut-atribut ini dalam topik-topik yang seterusnya. So, jika sesuatu image digital diperbesar dengan menggunakan perisian penyunting grafik, anda akan dapat image tersebut seolah-olah pecah kepada beberapa bentuk titik. Ya, bintik-bintik kecil ini dinamakan pixel. So, warna bagi setiap pixel ditentukan oleh pola-pola bit yang kita tahu tadi 0 dan 1 kerana komputer dan perisian digital yang lain hanya boleh membaca nilai 0 dan 1 sahaja. So, bilangan bit maklumat yang disimpan bagi setiap pixel dipanggil bit per pixel. Betulkan di situ, bukan pixel per bit, bit per pixel. Bagi setiap pixel itu, dia boleh mengandungi 1 bit, 2 bit, 3 bit dan seterusnya bergantung kepada kedalaman warna, sama ada image hitam putih, image kelabu, image berwarna, image full HD dan sebagainya. So, unit ukuran bagi image digital berbeza dari segi saiz dan kualiti seperti kejelasan, ketajaman dan bilangan warna yang digunakan. 3 jenis ukuran yang lazim digunakan untuk membezakan dan mengukur saiz serta kualiti image digital ialah resolusi, dimensi dan kedalaman bit warna. Apa itu resolusi? Image digital yang dipaparkan pada monitor komputer terdiri daripada bintik-bintik kecil yang dikenali sebagai pixel. Pixel ialah elemen yang terkecil, yang terpencil untuk paparan image pada skrin atau dalam bentuk cetakan. Suatu image file terdiri daripada banyak pixel. Resolusi memerihalkan ketajaman dan kejelasan sesuatu image. Kalau image itu lebih jelas, lebih tajam, maka image tersebut dikatakan mempunyai resolusi yang tinggi. Jika dia adalah kabur, tidak begitu tajam, sharp dalam bahasa Inggerisnya, maka kita katakan dia mempunyai resolusi yang rendah. Resolusi suatu image ialah bilangan pixel yang terdapat pada image tersebut. Resolusi diukur berdasarkan bilangan pixel dalam unit DPI, iaitu singkatan untuk dots per inch. Dots ni maksudnya bilangan titik pixel tu lah. Lagi banyak titik pixel dalam gambar tersebut, dalam image tersebut, maka lebih tajam, lebih jelas dan lebih tinggi resolusi image tersebut. Sekiranya suatu image mempunyai resolusi 72 dpi, maka setiap 1 inci grid image mengandungi 72 pixel lebar didarabkan dengan 72 pixel tinggi. Itu maksudnya jika disebut 72 dpi. Rajah 2.4 menunjukkan paparan satu image digital yang mempunyai DPI dan resolusi yang berlainan. Kita dapat lihat di sini. Rajah yang pertama 3 dpi. Kabur sedikit, tidak jelas, langsung tidak jelas. Rajah kedua 9 dpi. Dah nampak dah bentuk di sikit tapi masih lebih kurang jelas.
Rajah C pula menunjukkan 24 dpi, okey, jelas sahaja. Kemudian D 72 dpi, jelas. Dan seterusnya 100 dpi, sangat jelas. Dan 300 dpi memang sangat jelas lah. Jadi biasanya dalam image digital yang mempunyai resolusi 72 dpi adalah cukup untuk paparan pada skrin komputer dan sebagainya. Manakala resolusi 300 dpi diperlukan untuk cetakan. So bayangkan kalau kita mencetak dengan resolusi 72 dpi pada banner-banner, pada di atas kertas dan sebagainya, dia akan menghasilkan image yang tidak cantik. Jika kalau kita lihat di kedai-kedai gambar, dia mempunyai resolusi yang lebih tinggi daripada 72 dpi. Okay, selain daripada itu, tahukah anda selain daripada dpi, dimensi juga boleh digunakan untuk menentukan resolusi image. Contohnya kalau kita lihat satu-satu image, kita lihat pada perincian ataupun detail dia. Contohnya saiz image 1920 darabkan 1080 mempunyai resolusi yang lebih tinggi daripada image 12080 darabkan 720. Okay, tahukah anda, image digital hitam putih diwakili oleh piksel berwarna hitam ataupun putih. So dalam nombor perduaan, putih diwakili oleh kosong dan hitam diwakili oleh digit 1. So, 1 unit setiap piksel ialah saiz untuk setiap piksel ialah 1 bit. Di mana bila 1 bit ni ada dua sahajalah, kosong ataupun 1. Okey. Kalau kita lihat di sini, gambar ini adalah bentuk apa? Monster ni. Okey. Kawasan ni petak yang warna putih adalah kosong nilainya dibandingkan dengan petak sebelah kiri. Dan kalau petak berwarna hitam, dia akan diwakili dengan digit 1. So inilah perumpamaan contohnya bagaimana kita komputer membaca, membaca pola-pola bit sama ada kosong atau 1 untuk menentukan warna, warna bagi setiap piksel tersebut. So setiap piksel, setiap petak itu mewakili setiap piksel. Jika dibesarkanlah. Selain daripada nilai ketajaman, selain daripada nilai resolusi, kita juga ada dimensi untuk mengukur atau ukuran bagi image, kualiti image tersebut. Dimensi suatu image digital merujuk kepada ukuran panjang dan lebar image dalam unit piksel. Dimensi suatu image biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan piksel panjang didarabkan dengan bilangan piksel lebar. Dimensi juga boleh dinyatakan dalam bentuk jumlah piksel yang membentuk image. Misalnya image 640 darabkan dengan 480, jumlah pikselnya ialah 307,200 piksel. Okay. Jadi maksudnya apabila didarabkan panjang dengan lebar, dia akan memberikan jumlah piksel keseluruhan yang ada di dalam sesuatu image. So, jika paparan monitor mempunyai dimensi 1300 piksel darab dengan 800 piksel, maka image 128 piksel darab 78 piksel akan diperhatikan seperti dalam rajah 2.3. Image dengan dimensi 256 didarabkan dengan 144 piksel akan diperhatikan seperti dalam rajah 2.6. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar dimensi ataupun bilangan piksel bagi satu-satu gambar, image, maka dia akan menghasilkan image yang lebih besar pada skrin monitor yang sama berbanding dengan image yang mempunyai dimensi yang lebih kecil. Seperti yang ditunjukkan seperti dalam rajah yang diberi. Selain daripada itu, ukuran data bagi image digital juga kita boleh menggunakan kedalaman bit warna. Kedalaman bit warna atau kedalaman warna bermaksud bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk menandakan satu warna yang tertentu dalam sesuatu image digital. Lebih banyak bit yang digunakan, maka lebih tinggi kedalaman bit warna tersebut. Sebagai contoh, suatu image hitam dan putih mengandungi dua warna sahaja, iaitu hitam dan putih. Hitam ialah 1, putih ialah 0. Maka dua kod binari sudah mencukupi untuk mewakili dua warna itu, iaitu 0 dan 1. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2.8. So kalau kita katakan dia 1 bit saja, maksudnya dia mempunyai dua warna sahaja, iaitu putih dan hitam. Tahukah anda perkataan binari bermaksud perduaan?
Satu bit bermaksud satu digit binari, iaitu satu digit sajalah, kosong satu digit, satu pun satu digit. Jadi bila satu bit, maksudnya dia mengenai kosong dan satu sahaja, putih dan hitam. So, andaikan sesuatu imej data skala kelabu yang menggunakan 4 warna, iaitu putih, kelabu cerah, kelabu gelap dan hitam. 4 kod binari diperlukan untuk mewakili 4 warna, iaitu 00, 01, 10 dan 11, seperti padanan warna yang ada dalam jadual yang diberi itu. Okey, 00 putih, 01 kelabu cerah, 10 kelabu gelap, 11 hitam. Jadi ini dinamakan 2 bit. Kenapa 2 bit? Kerana ada 2 digit situ. 00, 2 digit. 01, 2 digit juga. 10 pun 2 digit juga. Dan seterusnya lah, kalau kita lihat dalam jadual 2.10, kedalaman bit warna juga ada 3 bit, ada 4 bit, 6 bit, 8 bit, 16 bit, 24 bit dan seterusnya. Menggunakan asas 2 yang kita dah belajar sebelum ini, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 0, 2 kuasa 3 dan seterusnya. Okey. Dan apabila didarabkan, maka kita akan dapatlah 1 bit ada 2 warna, 2 bit 2 kuasa 2 4 ada 4 warna, 3 bit 2 kuasa 3 2 darab 2 darab 2 ada 8 warna dan seterusnya. Semakin tinggi nilai bit tersebut, maka kedalaman bit warna itu semakin jelas dan gambar itu pastilah punya banyak warna, seperti dalam contoh jadual ini. Okey, lihat rajah 2.7 hingga rajah 2.11 yang menunjukkan perbezaan kualiti imej berdasarkan kedalaman bit warna yang berlainan. Okay, rajah 2.7 menunjukkan gambar foto dengan kedalaman warna 1 bit. Gambar foto ini mengandungi 2 warna sahaja, iaitu hitam dan putih. Okay, itulah rupanya kalau hitam dan putih. Dan kemudian kalau kita tambah baikkan menggunakan skala kelabu pula, ia mempunyai warna putih, warna kelabu cerah, kelabu gelap dan hitam. Maka itulah rupa gambar dia, lebih baik daripada gambar hitam putih. Kemudian jika menggunakan 3 bit, 3 bit maksudnya 2 kuasa 3 bersama dengan 8 warna. Okey, 8 warna, maka dia akan menghasilkan kod-kod warna menggunakan asas perduaan begitu yang ada di bawah ini, 000, 001, 010 dan sampailah 111. So gambar dia dah mula berwarna. Tadi skala kelabu dah berwarna tetapi masih lagi kurang jelas. Okay, rajah 1210 pula menunjukkan gambar foto dengan kedalaman warna 8 bit. 8 bit maksudnya 2 kuasa 4 mengandungi 256 warna. Gambar dah lebih jelas berbanding dengan rajah 2.9. Dan yang terakhir sekali, gambar yang mempunyai 24 bit, di mana lebih jelas, lebih warnanya lebih menarik dan lebih cerah. Dan kalau kita lihat di sini pun, padanan warna kita ada sebanyak berapa tu? 16,777,216 warna. Dan setiap pixel menggunakan 24 bit untuk mewakili warna. Jadi dia punya kod perduaan dia nampak panjang tu, susah nak disebutkan. So semakin tinggi warna tersebut. Jadi untuk aktiviti berfikir, iaitu tahap penguasaan 1, menyatakan unit ukuran bagi imej digital dan unit audio digital. Menerangkan perkaitan antara kedalaman bit dan kadar sampel terhadap kualiti audio. Apa yang anda perlu buat pada ini ialah pertama sekali, huraikan satu koleksi imej digital, tak perlu. Langkah kedua, anda perlu ambil 2 ataupun 4 gambar lah. Buat 4 gambar yang berbeza dari segi kualiti. Okey, sama ada hitam putih. Mestilah salah satu gambarnya hitam putih. Kedua, gambar skala kelabu. Ketiga, gambar berwarna yang biasa dan gambar berwarna yang mempunyai resolusi yang lebih tinggi. So ada 4 gambar atau 4 foto yang mempunyai kualiti imej yang berbeza. So, dapatkan maklumat. Langkah yang ketiga itu dapatkan maklumat terperinci bagi setiap imej tersebut, seperti nama fail imej, sumber imej tak perlulah, resolusi yang penting. Resolusi imej,
kedalaman bit image, dimensi image dan sebagainya. So anda hanya buatkan jadual seperti dalam rajah contoh ni, gambar yang ini, buat dalam bentuk jadual begini dan hantar kepada cikgu dalam Google Form. Okay, anda boleh dapatkan gambar tersebut dan nyatakan apakah ciri-ciri dia dari segi resolusi. Yang paling penting resolusi, kedalaman bit warna jika ada, saiz dan dimensi, dan juga saiz gambar tersebut. Dan akhir sekali, nombor yang kelima, buat kesimpulan perbandingan perkaitan antara kedalaman warna dan resolusi terhadap kualiti image. Jadi anda buat kesimpulan, apakah kesimpulan apabila ada perbezaan kedalaman warna dan resolusi terhadap kualiti image. Sepatutnya yang paling mudah, ya, saya dapat melihat bahawa gambar semakin cantik, punya kualiti resolusi yang lebih tinggi dan lebih ketajaman dan warna yang lebih terang apabila kedalaman bit warna lebih tinggi, resolusi lebih tinggi dan juga saiz dimensi lebih besar. Itu antara kesimpulan yang kita boleh tuliskan untuk soalan nombor 5. Untuk mendapatkan image yang anda ingin cari, contohnya anda buka Google Chrome, kemudian anda pilih, contohnya anda pilih Tugu Negara. Okey. Tugu Negara dan anda cari image yang anda inginkan. Anda download image tersebut. Okey. Download. Kemudian buka galeri. Lihat kepada image yang anda telah download tadi. Okey, di bawah ni ada 3 titik tu. Anda lihat kepada details dia. Di situ anda akan dapat perincian untuk gambar yang anda telah muat turun. Contohnya dari segi saiz image dia ialah 203 KB. Dimensi dia ialah 866 didarabkan dengan 1300 pixel. Okey, kemudian nama dia tak ada nama kat sini ya. Okey. So anda boleh tulis apa yang anda dapat saja dahulu dari segi saiz, resolusi, dimensi. Jika ada kedalaman bit warna, anda boleh masukkan kedalaman bit warna. Jika tidak ada, tinggalkan kosong dahulu. Okey, itu cara bagaimana anda untuk menyiapkan tugasan ini untuk mendapatkan perincian dia. Seterusnya bagi unit ukuran bagi audio digital. So, audio digital maksud isyarat bunyi yang ditukarkan kepada nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit. Kualiti suatu audio bergantung kepada kadar sampel dan kedalaman bit audio yang digunakan untuk merakam dan mendigitalkannya. Kadar sampel. Kadar sampel ialah bilangan sampel sesaat yang diambil oleh alat analog to digital converter ataupun singkatannya ADC semasa melakukan pendigitalan sesuatu audio analog. Unit bagi kadar sampel ialah Hertz ataupun dalam singkatannya Hz. 1 Hertz bermaksud 1 sampel sesaat. Lebih tinggi, semakin banyak bilangan sampel yang diambil dalam masa 1 saat, maka semakin tepat dan berkualiti audio digital yang dihasilkan. Okey, seperti kita tahu, bunyi menghasilkan getaran. Semakin banyak getaran yang direkodkan dalam masa 1 saat, maka akan menghasilkan bunyi yang berkualiti tinggi. Jika kita rekodkan dalam getaran yang sedikit, maka kualiti audio yang dihasil juga akan kurang berkualiti. Kita lihat dalam contoh ini. Okey, gambar ini menunjukkan bahawa bentuk gelombang audio digital yang kurang tepat apabila kadar sampel audio analog adalah rendah. Okey, maksudnya dalam sesaat dalam sesaat dia hanya dapat mengambilkan gambar sedikit sahaja audio dia. Getaran ni lah, kita lihat getaran dia lah. Okey, getaran dia. Bentuk gelombang yang B pula, audio digital yang hampir tepat apabila kadar sampel untuk audio analog adalah tinggi. Kalau kita lihat dekat sini, garisan-garisan lurus tu menunjukkan bahawa bilangan sampel audio yang diambil dalam masa 1 saat. Okey, dalam masa 1 saat contohnya. Dan kalau kita lihat dekat sini dalam bentuk petak-petak itu menunjukkan bahawa banyaknya butiran sampel yang diambil bagi setiap saat. Dan semakin kecil garisan-garisan itu, kalau kita lihat di sini, maka semakin rapat dan semakin tepat
audio yang dirakam dan dihasilkan. Jadi kesimpulan di sini, semakin getaran tu jika getaran itu semakin banyak dalam masa satu saat, maka audio semakin berkualiti tinggi. So dapat bezakan ini adalah gambar audio yang sampelnya kurang diambil dalam masa satu saat. Yang ini sederhana. Ini sampelnya yang diambilnya adalah tinggi dalam masa satu saat. Maka kita akan nampak dia punya graf tu nampak lebih cantik, lebih licin berbanding audio yang diambil dalam masa sampel yang sedikit. So, rajah 2.12, semakin banyak bilangan sampel, semakin tepat bentuk gelombang audio digital yang terhasil. Dikatakan gelombang ataupun getaran, gelombang bunyi ataupun getaran bunyi yang terhasil semasa proses persampelan. Ia akan menghasilkan audio digital yang berkualiti tinggi. Kualiti kadar sampel audio yang dihasilkan bergantung kepada keperluan pengguna. Rangkaian telefon boleh menggunakan kadar sampel serendah 8 kHz. Pada kadar 8 kHz, suara manusia boleh didengar dengan jelas. Tetapi jika muzik yang ingin dihasilkan, ia perlu mempunyai sampel atau kadar hertz yang lebih tinggi. So, ini adalah jadual menunjukkan kadar-kadar sampel yang bersesuaian dengan kualiti ataupun audio digital yang ingin kita hasilkan. Contoh di sini, kalau kualiti CD, dia menggunakan 44,100 Hz untuk MP3, WMA, MPR dan sebagainya. Okay. Jika kita menghasilkan audio untuk kualiti DVD, dia menggunakan 48,100 Hz. Dan jika kita menghasilkan audio DVD dalam bentuk Blu-ray ataupun high definition DVD, dia menggunakan 96,000 Hz. Kualiti high definition. Jadi maksudnya kualiti audio itu semakin dipertingkatkan seiring dengan teknologi komunikasi. Kalau dulu kita hanya ada CD, kemudian kita ada DVD, kemudian kita ada Blu-ray DVD. Itu menunjukkan bahawa kualiti bunyi dan kualiti image telah dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Tahukah anda proses menukarkan audio ini menggunakan alat yang dipanggil ADC tadi, iaitu audio to analog to digital converter. Dia mengambil sampel kecil voltan itu yang dihasilkan oleh audio analog mengikut sela masa yang tertentu. Setiap sampel ditukarkan kepada satu nilai perduaan mewakili aras voltan rakaman sampel tersebut. Ini untuk pengetahuan sajalah. Kedalaman bit adalah satu lagi ukuran audio untuk ukuran kualiti bagi sesuatu audio digital. Kualiti audio digital juga ditentukan oleh kedalaman bit. Kedalaman bit ialah bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk mewakili aras rakaman setiap sampel audio. Bit per sampel. Lebih banyak bit digunakan untuk mewakili sampel-sampel audio, lebih hampir persamaan antara audio digital dihasilkan dengan audio analog yang asal. Okey. Audio analog asal, gambar rajah yang pertama tu lengkung dia begitu licin, tetapi tidak cukup sampel yang diambilkan. Audio 1 bit ada 2 bit sahaja, 1 dengan 2. Jadi maksudnya kalau kamu lihat garisan tu ada 1 garisan, 2 garisan saja, garisan atas, garisan bawah. Jika audio 2 bit pula ada 4 garisan, 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan lebih jelas di situ. Audio 4 bit ada 16 garisan, tak nampak sebab dia telah dikecilkan. Dan audio 16 bit ada berapa kalau 16 bit ni ada berapa nilai tu. Dia semakin kecil maka semakin tepat dan bertinggi kualiti audio digital. Sama macam gambar tadi lah. Semakin tinggi bit, semakin tajam atau jelas sesuatu image. So, ini adalah contoh-contoh kedalaman bit yang digunakan untuk menghasilkan audio digital dengan menggunakan kedalaman bit yang berbeza, yang berlainan. 4 bit, 8 bit, 16 bit hingga 32 bit menggunakan asas perduaan. Dan itulah nilai-nilai yang mungkin yang ada di dalam kualiti audio tersebut. Jadi untuk aktiviti berfikir 2.10, masih lagi tahap prestasi atau tahap penguasaan 1, anda perlu
dapatkan koleksi audio digital yang baik yang mempunyai kadar sampel data dan kedalaman bit yang pelbagai. Okey, yang ini kita buat kemudian dahululah. Okey, kita akan buat apabila buka sekolah nanti. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.